Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ustaz Ashraf. InsyaAllah saya akan ajak kamu semua hadis. Okey, hari ini kita akan mula kelas pertama kita. Okey, tolong bagi kerjasama kepada saya ya. Okey, ikut saya baca. Okey, tengok. Kalau ada buku, tengok muka surat 112. Okey, kalau tak ada buku nanti saya send. Saya ada send dalam WhatsApp. Okey. Tengok ad-darsu al-awwal. An-niyatu fil ibadah. An-niyatu fil ibadah. Okey, maksud dia niat dalam ibadah. Okey. Tengok yang bawah tu. Mi'yaru at-ta'allum fi akhir hadzal dars yatamakkanu at-talib min. Okey, pada akhir pembelajaran kita ni kamu semua akan mampu untuk tengok yang pertama. Qiraatul hadis qiraatan sahihatan. Okey, kamu boleh baca hadis dengan bacaan yang betul. Selagi ustaz baca, kamu ikut. Okey, tengok yang kedua. Bayanu ma'ani al-kalimat al-mukhtarah. Menerangkan, kamu boleh menerangkan makna-makna kalimat yang terpilih daripada hadis tersebut. Okey, yang ketiga. Syarhul hadis ijmalan. Kamu boleh mensyarahkan hadis secara ringkas. Okey, untuk kelas kita kali ni 3 tu dulu. Kita akan baca 3 tu dulu. Okey, kelas seterusnya nanti kita akan sambung lagi untuk nombor 4 sampai nombor 8. Okey, boleh. Okey, baik. Kita tengok qiraatul hadis qiraatan sahihatan. Okey, kamu kena baca lagi baca hadis dengan bacaan yang betul. Ikut ustaz baca. Okey ikut ustaz baca. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dapat? Okey, ulang sekali lagi. Kita ulang kali, kita baca sekali lagi An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, dapat? Baca jangan tak baca dengan ustaz. Baik, kita teruskan yang seterusnya. Ma'ani al-kalimatil mukhtarah. Dengar.
ma'ani al-kalimatil mukhtarah. Maksud dia apa? Makna perkataan yang terpilih. Mukhtarah tu yang terpilih. Terpilih daripada mana? Daripada hadis yang kita baca tadi. Okey, kita tengok yang pertama. Hafsin. Hafsin ni maksud dia apa? Al-asadu. Al-asadu tu singa. Hafsin tu makna dia singa. Al-asadu tu pun singa. Wa Abu Hafsin maksud dia adalah bapa singa. Kunniyatun li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafsin ni adalah gelaran kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia digelar sebagai bapa singa. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar ni orang dia yang sangat garang, orang yang sangat tegas. Sampai kan dikatakan syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar ni. Macam tu. Punya garang. Okey. Kita tengok yang kedua. Innama. Tengok. Ada tu hasri. Ada tu hasri ni maksud dia kata alat. Kata alat hasri ni dia kepungan. Tapi dia nak menunjukkan sesuatu yang khusus selepas dia. Macam innama. Selepas dia apa? A'mal binniat. Maksud dia sesungguhnya. Innama tu maksudnya sesungguhnya. Sesungguhnya perbuatan itu. Dia nak abang kata perbuatan tu. Khususkan perbuatan tu dengan apa? Okey. Wahiyya huna li taqwiyatul hukum al-mazkur ba'daha. Wahiyya tu apa? Itu kembali kepada innama tu. Dia nak abang apa? Innama dekat sini dia nak abang apa? Li taqwiyah hukum al-mazkur ba'daha. Untuk menguatkan hukum. Di taqwiyah tu untuk menguatkan al-hukum al-mazkur, hukum yang disebut selepasnya. Maksud dia apa yang selepasnya disebut? Innamal a'malu binniyat. Dia nak abang apa? Sesungguhnya perbuatan itu ataupun amalan itu bersama dengan niatnya. Macam tu. Dia nak abang macam tu. Okey, tengok yang ketiga. An-niyatu. Jamak niyah. Niyah ni mufrad lah. Jamak dia an-niyat. Okey, wahya fil lughah al-qasdu. Okey, niat ni dalam segi bahasa dia adalah al-qasdu, iaitu tujuan. Wa fil istilah al-qasdu al-mukhtarin bil fi'li. Al-qasdu juga al-mukhtarin bil fi'li, tujuan yang berkaitan ataupun berhubung kait dengan perbuatan. Al-qasdu ni boleh jadi kepada benda yang dalam hati. Benda yang dalam hati. Jadi kita terjemah al-qasdu ni niat ataupun detik dalam hati, ataupun ucapan dalam hati. Kalau istilah dia al-qasdu al-mukhtarin bil fi'li, detikkan dalam hati ataupun lintasan dalam hati yang berhubung kait dengan perbuatan. Okey, macam tu. Yang keempat, imri'in. Imri'in ni apa? Insanun. Imri'in ni maksud dia insan, iaitu manusia lah. Rajulan kana au imra'atan. Sama ada laki ataupun perempuan. Okey. Yang kelima kita tengok hijratuhu. Okey, hijratuhu apa? Al-hijrah luqatan at-tarku. Okey, hijrah ni dari segi bahasa ada pada al-tarku. Tarku ni meninggalkan. Wa fil istilah mufaraqah darul kufri ila darul islam khaufal fitnah. Okey, dari istilah dia apa? Mufaraqah, berpisah, darul kufri, di bawah macam apa? Daripada tempat orang kafir, berpisah daripada tempat orang kafir, ila darul islam, kepada tempat Islam, khaufal fitnah, kerana takut kepada fitnah ataupun ancaman. Nabi, sebab apa Nabi berhijrah? Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah sebab apa?
Sebab ada 3 sebab. Antara dia ialah disebabkan penyiksaan orang Arab musyrikin Mekah ni dekat orang-orang Islam dekat situ. Macam-macam mereka kena seksa. Okey, disebabkan itu maka hijrahlah Nabi dan orang-orang Islam ke Madinah. Macam tu. Mereka berpisah daripada negara Islam ataupun tempat orang kafir kepada tempat orang Islam. Okey, faham? Macam tu. Okey, kita sambung lagi ke Syarhul Hadis Ijmalan. Syarhul Hadis Ijmalan, iaitu syarah hadis secara ringkas. Ikut Ustaz baca. Baca pelan-pelan pun boleh, baca derah-derah pun boleh. Janji ikut. Al-ikhlasu maqsadun min ahammi maqasididdin. Ikhlas itu adalah tujuan daripada tujuan-tujuan penting agama. Maksudnya ikhlas ni adalah salah satu daripada tujuan agama yang penting. Wa ma'nan min ma'anil lati akkada 'alaiha Rabbul Alamin fi kitabihi al-maknun. Dan dia kata apa? Dan wa ma'nan min ma'ani, dan makna daripada makna-makna yang ditekankan ke atasnya, maksud dia ke atas ikhlas itu, Rabbul Alamin, iaitu Allah menekankan keikhlasan tu, makna ikhlas tu di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran lah, fi kitabi al-maknun tu. Okay, wa huwa yukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'budillaha mukhalisan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Surah Az-Zumar. Apa maksud dia? Kita tengok. Okey. Oleh itu, hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepadanya. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Nampak? Kat sini dia ayat Quran ni dia nak terang kata, kita nak kena menghadap Allah ni, kita kena menghadap dengan ikhlas, dengan sifat ikhlas, dengan hati yang ikhlas, suci bersih. Macam tu. Niat kita tu kena ikhlas, kena suci. Okey, faham. Tengok sambung bawah. Wa minan nas man yusyrik ma'allah ghairah fayas'a lillah wa li maqsudin akhar siwahu. Okey, kita tengok apa maksud dia. Wa minan nas, daripada manusia, man yusyrik ma'allah ghairah, yang menyekutukan dengan Allah ni dengan sesuatu yang lain. Dia buat apa? Fayas'a lillah wa li maqsudin akhar siwahu. Dia ni nak kepada Allah juga, tapi dalam yang masa sama dia ada niat untuk selain daripada Allah. Macam contoh, kita semayang, kita memang kerana Allah, tapi dalam masa sama kita niat kita nak tunjuk dekat orang. Itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang yang menyekutukan Allah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah itu aghna asyraka, tidak perlu kepada sekutu. Wa kullu amalin asyraka ma'ahu ghairah, setiap amalan yang kita sekutukan Allah tu selain dengan selainnya, fahuwa liman asyraka ma'ahu, maka dia akan dapat apa yang dia niat selain pada Allah tu. Kalau dia semayang niat kerana Allah, dan dia niat juga sebab nak tunjuk orang, maka sebab Allah tu dia tak dapat, sebab dia nak tunjuk ke orang tu, dia dapat nak tunjuk ke orang, tapi Allah tak dapat. Okay. Fallazi hajara lillah wa fi sabilih, dan siapa yang berhijrah lillah kerana Allah, wa fi sabilih, dan di jalannya, a'tahullah
mutamannahu. Allah akan bagi apa yang dia inginkan. Wa ballaghahu ridahu, dan Allah akan bagi dan Allah akan sampaikan kepada orang tu keredaannya. Wallazi qasada dunya fi hijratihi, dan ni yang lain pula. Siapa yang berkehendak kepada dunia dalam perjalanan dia ataupun dalam hijrah dia, wa kanat daniyah sifatan mulazamatan li himmatihi, maka dia akan kekejian tu lah akan menjadi sifat yang lazim bagi diri dia. Bila dia niat kerana dunia, maka dia akan dapat kehinaan ataupun kekejian. Okey, tengok yang bawah. Fal wajib ala kulli muslimin an yakhlisa al-amal lillah. Maka wajib ke atas setiap muslim untuk ikhlaskan amalan hanya kerana Allah. Fa'lam ayyuhat tullab, maka ketahuilah wahai para pelajar, annal ikhlas, sesungguhnya ikhlas ini, fil a'mal, di dalam amalan, sirru qabul indallah, adalah rahsia penerimaan di sisi Allah. Ikhlas ni adalah rahsia kenapa Allah terima segala amalan kita. Kalau kita tak ikhlas, amalan kita tu tak diterima. Apa-apa kita buat, kita kena ikhlas, barulah diterima oleh Allah. Wa jazaa'uhu jannatun na'im, dan ganjaran dia adalah syurga yang penuh dengan kenikmatan Allah. Bila kita ikhlas, Allah terima amalan kita, maka apa yang kita dapat? Syurga lah kita dapat. Macam tu. Okey. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.